Dia bermati-matian pertahankan artis tu. Ya bang, Padahal tu orang kafir. meninggal pun dia orang baca Yasin bang. Ada artis K-pop meninggal tu, ada orang Melayu baca Yasin, Mat. Buat tahlil. Buat tahlil. Bapak Nampak tak dia punya kesetiaan tu pada orang kafir? Ini masalah akidah sebenarnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang baik semua. So, Alhamdulillah hari ni kita bersama lagi. Sebab saya selalu bersama dengan Ustaz sebenarnya. Kita selalu bersama. So, kita bersama lagi sekali kat atas meja yang sama. Ustaz, hari ni kita akan merungkai tentang Palestin hari ini. Ustaz, ada macam-macam soalan yang saya nak tanya kat Ustaz ni. So, tapi sebelum tu Ustaz, sihat Ustaz? Alhamdulillah. Datang naik apa tadi? Skateboard. Skateboard. Cantik Ustaz. Sebab saya tengok Ustaz memang aktif dalam bidang skateboard sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Rollerblade tak main? Seodah tu. Ada. Tapi hari tu saya pakai anak saya punya. Oh. Melecit. Yelah sebab sempit kan. Kat bahagian tumit tu melecit. Ui pedih tu. Pedih. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Dah makan dah? Dah. Bila? Kemarin. Oh hari ni belum makan lagi lah. Dah. Makan apa? Pecil. Asal tak ajak. So hari ni saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join dalam Google Meet kita kali ni, dalam live kita kali ni. So hari ni topik dia agak berat, tajuk dia agak berat, tapi kita cuba untuk merungkai, meringankannya supaya mudah faham, lagi-lagi untuk anak muda memandangkan di hadapan saya sekarang ni adalah seorang ikon dakwah remaja. Wow. Menjadi contoh ikutan mengikut peringkat remaja ni. Masya Allah Ustaz. Saya kagum lah dengan Ustaz. Saya rasa macam nak bercakap pun macam kelu-kelu je saya ni Ustaz. Tersipu malu Ustaz kita. So Ustaz, nak kita teruskan soalan Ustaz? Teruskan. Ui, hebat Ustaz. Memang tak sabar-sabar Ustaz. Tak sabar-sabar Ustaz. Ustaz, macam ni Ustaz. Kita datang lambat ni. Kita datang lambat. Engkau lah. Jam Ustaz. Dekat roundabout tu. Lama pula traffic light. Datang naik skateboard. Itulah Ustaz. Boleh menyelit jam tu. Betul. So, siapa yang nak derma pada saya untuk beli skateboard, boleh layari laman web mengagut je tu. Okay Ustaz, kita teruskan pada soalan kita. Okay, serius. Okay Ustaz, apakah sejarah Palestin? Itu yang pertama kan? So saya nak Ustaz ceritalah macam mana sejarah dia ni boleh memberi inspirasi pada kita semua. And kenapa penting sejarah Palestin Israel ni kita kena tahu? Sebab mungkin tak ramai anak muda yang faham tentang isu Palestin Israel ni. So Ustaz sebagai ikon dakwah remaja kali ni, saya nak Ustaz huraikan tentang apakah sejarah Palestin. Okey. Pertama sekali, sihat Sihat Ustaz. Semua yang tengah tengok podcast kita pada hari ni, sihat Moga semua yang baik-baik. Boleh komen. Saya bukanlah ikon dakwah remaja ke apa. Saya Allah. paling-paling ikon backflip je lah. Allah. Okay. Baik. So pada malam ini, Mhm. nak cerita pasal tentang sejarah Palestin Yahudi bagi semua ni. Mhm. Sebenarnya saya bukanlah orang yang arif dalam hal ini. Hebat. Saya pun sedang mengkaji-kaji, membaca-baca. Mhm. Tapi secara ringkas ni saya nak cerita pada korang. Orang-orang Yahudi sekarang ni dia menganggap Palestin tu dia orang punya. Betul. Dia orang kata Palestin tu sebenarnya Hak dia orang. hak dia orang. Tanah yang telah dijanjikan untuk dia orang. Sebab itulah hujah yang dia orang guna ialah Nabi Yaqub dari Palestin. Dan bermula daripada Nabi Yaqub itulah keturunan Bani Israel terlahir. Mhm. So dia orang kata Palestin tu Israel punya. dia orang punya lah. Yahudi punya, Israel punya kan. Faham. Betul ke? Sama-sama kita nantikan dalam episod akan datang. Benda tu yang kita teruskan. kena rungkai balik sejarah. Betul, kita kena faham benda tu. Sebenarnya sebelum Nabi Yaqub duduk dekat Palestin tu, adakah Nabi Yaqub seorang ada dekat Palestin tu? Obviously lah tidak. Sebelum Nabi Yaqub pun ada ramai bangsa-bangsa Palestin yang dah duduk dekat Palestin tu dah.
Dan antaranya adalah Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub telah melahirkan ramai anak lah. Kan? Antaranya 12. Kan? 12 orang anak. 12 orang anak. Termasuk Nabi Yusuf dan juga Benyamin. Dan daripada situlah anak-anak Yaqub tu, anak-anak Nabi Yaqub digelar sebagai Bani Israel. Sebab Nabi Yaqub gelaran dia Israel. Israel tu maksud dia apa, Ustaz? Basically sebab Nabi Yaqub suka berjalan malam. So Israel tu maksudnya berjalan di waktu malam. Lebih kurang lah. Faham? First time saya Isra' tahu. perjalanan. Il tu al-lail, malam. So Bani Israel tu ialah anak-anak kepada Nabi Yaqub AS. So daripada anak-anak Nabi Yaqub ni lah, terlahirlah generasi-generasi Bani Israel yang lain sampailah ke hari ini. Faham? Dipendekkan cerita, ketika anak-anak Nabi Yaqub yang abang-abang kepada Nabi Yusuf ni jahat kan. Diorang pergi campak Nabi Yusuf kat perigi. Lepas tu akhirnya Nabi Yusuf dijual. Lepas tu Nabi Yusuf dijaga oleh isteri Al-Aziz dan suaminya. Kemudian Nabi Yusuf digoda oleh isteri Al-Aziz. Lepas tu Nabi Yusuf masuk penjara. Sehinggalah Nabi Yusuf menjadi Menteri Kewangan dekat Mesir tu. Dan akhirnya dipendekkan cerita, hujung-hujung kisah Nabi Yusuf ni ialah Nabi Yaqub dan semua adik-beradik dia berpindah daripada Palestin ke Mesir dan mereka bersujud pada Nabi Yusuf tu kan. Yang Nabi Yusuf, dari mimpi awal-awal yang ada 11 bintang matahari kan. Nyanyi lagi, bersujud padaku memakan nasi goreng. Contoh lah. Saya sebut tak ingat lirik dia. Tak ingat lirik. Nasi goreng, Ustaz. Baik. So end up semua bersujud pada Nabi Yusuf. Dan akhirnya bukan bersujud, semua minta maaf pada Nabi Yusuf. Akhirnya mereka pun bermustautin di Mesir. Ini satu fakta yang Bani Israel terlepas pandang. Diorang nak kata Palestin tu diorang punya, tapi sebenarnya sebelum kehadiran diorang dah ada ramai dah bangsa-bangsa Palestin yang duduk kat Palestin tu. Dan diorang semua, Nabi Yaqub dan anak-anak Nabi Yaqub berpindah ke Mesir, duduk di Mesir selepas tu. Tapi kenapa diorang claim Palestin tu diorang punya? Mana boleh macam tu. Faham? Kan? Asal kaum-kaum lain tak claim juga. Kan? So disebabkan itulah, korang faham ke tak ni? Takut saya cerita korang tak faham. Faham kan? Kalau faham angkat tangan. Faham angkat tangan. Okay. The point is, akhirnya bila saya sambung cerita Bani Israel beranak pinak lah lepas tu. Kan? Satu generasi ke satu generasi, satu generasi ke satu generasi, sampailah ke Nabi Musa. Nabi Musa ni antara Nabi yang paling berat ujian dia lah. Nak handle Bani Israel tu. Dan akhirnya bila Nabi Musa dah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, dan Nabi Musa nak orang kata bermunajat di Tur Sina selama 40 hari. Dah habis Nabi Musa selama 40 hari di Tur Sina tersebut, balik-balik Bani Israel tu pergi sembah Bahala oleh lembu, patung lembu, which is baru 40 hari. Memang 40 hari ke 4 bulan? 40 hari. 40 hari ya. Balik-balik Bani Israel tu dah bebal balik. Padahal Bani Israel dah nampak dah laut terbelah depan mata diorang. Diorang nampak laut terbelah. Dah nampak macam Nabi Musa selamatkan diorang daripada kekejaman Fir'aun. Daripada diorang miskin, akhirnya diorang dapat harta yang banyak. Mungkin sel-sel otak diorang tak bergabung lah, Ustaz. Tak tahulah apa masalah kebanyakan Bani Israel. Dan akhirnya Nabi Musa tinggalkan diorang 40 hari saja. Dalam 40 hari rosak. Nabi Musa balik, diorang dah sembah lembu balik. Aduh. Itu baru satu kes. Maknanya Nabi Musa ni sepanjang hidup dia kena deal dengan pelbagai masalah-masalah yang dibuat oleh Bani Israel. Kaum dia, which is Bani Israel lah ketika itu. Dan sampai satu tahap diorang minta Nabi Musa untuk nak dapat balik Palestin. Sebab diorang duduk Mesir kan. Diorang kata diorang nak masuk balik Palestin. Tapi ketika tu di Palestin ada raja lain lah yang sedang memerintah.
yang bukan Islam lah basically. Dan nak tawan balik Palestin ketika itu, Palestin ni dah ditawan oleh banyak pihak dah sebenarnya. Kan? Dijajah lah. Dijajah oleh banyak pihak sebenarnya, daripada pelbagai bangsa juga sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak kata tempat tu adalah milik Bani Israel semata-mata, seperti mana yang didakwa oleh orang Yahudi sekarang, oleh Zionis sekarang, benda tu menipu lah. Faham? So, diorang minta Nabi Musa untuk tawan balik Palestin tu. Diorang kata diorang nak kembali ke tempat asal diorang lah basically. Nabi kata boleh, tapi kita kena berjihad lah lawan diorang. Tapi diorang tak nak lah. Kecut. Bila Nabi Musa ajak berjihad, diorang bagi banyak alasan. Tak apalah, kau pergi seorang lah. Tak apalah, aku Dia suruh dah Nabi Musa pergi resdung seorang. ke. Dia suruh Nabi Musa berjihad seorang-seorang nak bebaskan, nak dapatkan Palestin tu. Akhirnya lepas tu disebabkan senang-senang benda dia dapat. Sebab tu bila dah jadi macam tu, ada orang ni sembang kencang, tapi bila suruh buat tak nak. Akhirnya Allah hukum Bani Israel, which is diorang disesatkan selama berapa hari? 40 hari ke 4 bulan? Ke 40 tahun? 40 tahun. 40 tahun. Dibiarkan Sesat. Diorang sesat lah kat situ. Pusing, sesat, tak jumpa jalan. Tahu-tahu 40 tahun. Dan dalam sesat-sesat tu pun di situlah diorang minta kat Nabi Musa nak makanan yang sedap-sedap. Allah turunkan daripada langit manna wa salwa. Manna wa salwa ni makanan daripada langit. Dapat makanan daripada langit tu, daripada syurga. Sedap tu. Dah dapat makan, kata tak ada benda lain ke? Bawang ke, sayur ke? Wah, demand. Dah dapat benda paling sedap, dia nak benda yang bawang. Wah, boleh tahan Dia macam orang dah dapat daging wagyu, dia minta tiba-tiba nak daging korban biasa tu. Allah dah bagi yang terbaik. Nak kata Bani Israel ni memang bebal tahap kritikal. Tak bersyukur tahap kritikal. Dan Nabi Musa diuji dengan kaum tersebut. Ada manusia kita macam tu. Nak dakwah member tak dengar sekali pun kita dah serabut. Nabi Musa kena hadap kaum macam itu. Yang perangai macam itu. Sebab itulah Nabi Musa digelar antara Nabi Ulul Azmi juga. So dipendekkan cerita, di saat itulah Nabi Musa meninggal. Kemudian ada Nabi lain, Nabi Yusha. Dan akhirnya Nabi yang menggantikan Nabi Musa tu berjayalah tawan Palestin. Akhirnya diorang duduk kat Palestin balik. Tapi generasi demi generasi, kemudian puncak kegemilangan orang Israel ni zaman Nabi Sulaiman lah. Memegang segala-galanya. Dan akhirnya dipendekkan cerita, hilang. Dan diorang masih melakukan kerosakan, diorang membunuh para nabi, diorang memusuhi para nabi, diorang memperolok-olokkan perintah Allah, diorang tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai suatu tahap Allah azab mereka, Allah hukum mereka, Allah laknat mereka. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Zaman Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud tu, diorang telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. So mereka ni adalah bangsa terlaknat lah. Bayangkan bila sampai suatu tahap tu, diorang lemah dan diorang minta dekat Allah supaya Allah turunkan kat diorang pemimpin untuk memenangkan diorang. Bila Allah hadirkan Nabi Isa untuk diorang tolak Nabi Isa hanya semata-mata Nabi Isa miskin pula. Dan diorang nak bunuh Nabi Isa. So akhirnya mereka dilaknat dan Allah laknat mereka. Apa yang Allah laknat? Bani Israel tidak dibenarkan untuk berada di mana-mana negara. Ini adalah, dan di mana-mana tempat diorang pergi, diorang akan terbuang. Itulah mendapat kan, meminta mana-mana sangat. Tempat yang diorang pergi, diorang akan terbuang. Memang ada dalam kitab mereka sendiri yang bagi tahu, kitab Talmud diorang tu, yang Bani Israel memang tidak boleh ada negara. Bangsa yang terbuang. Ini memang hukuman Allah untuk mereka. Tapi tak sedar. Dan kalau baca sejarah, orang Yahudi ni pergi mana-mana dibuang. Pergi mana-mana, pergi Jerman kena bunuh Hitler, pergi sini kena buang Eropah, pergi mana-mana kena. Sampailah satu tahap akhirnya dipendekkan cerita Zionis tertubuh dan diorang pergi ke Palestin balik dan diorang claim Palestin tu diorang punya. Sehinggalah sekarang setelah beratus tahun, beribu tahun diorang tak ada negara, tiba-tiba di zaman kita ini, zaman kita hidup ni, buat pertama kali setelah beribu-ribu tahun diorang tak ada negara. Diorang dah
berdiri di atas negara haram Israel yang mereka sedang berjuang untuk kita semua dan semua dunia mengiktiraf negara Israel adalah negara yang sah. Sedangkan tanah tu milik orang Palestin. Yelah, masa dia orang datang dulu kan ada gambar viral tu kan. Masa dia orang datang tu pun merayu-rayu. Kalau ikut sejarah yang saya dah cerita pada awal tadi pun, memang milik orang Palestin. Betul. Dan sekarang inilah konflik yang berlaku sekarang ni adalah satu peperangan yang mana peperangan antara orang Israel. Apa yang dia orang nak satu dunia iktiraf. Dia negara Israel. Ini negara Israel. Ini aku punya. Manakala pihak satu lagi Hamas and the gang dan pejuang-pejuang Palestin berjuang untuk menghalau sampah-sampah ni. Sampah-sampah ini. Kerana apa? Tanah Palestin adalah milik umat Islam. Milik kami. Ini tanah kami. So, ada puak-puak yang kata, alah, buat apa nak perang-perang? Cuba berdamai. Kau Israel iktiraf, kita iktiraf negara Israel, pada masa sama kita iktiraf negara Palestin. Two state solution orang kata. Two state solution. So dah relax gaduh. Mana boleh? Tak iktiraf two state solution pun dia dah tarah semua tempat. Dia macam kan? Contohnya kau ada rumah, tiba ada orang menumpang rumah kau. Lepas tu orang tu claim rumah tu dia punya. Lepas tu gaduh lah. Memang kurimbat kepala dia. Gaduh. Tiba ada orang datang, relax. Bahagian ruang tamu dia punya. Bahagian bilik-bilik semua kau punya. Dah settle, tak payah gaduh. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Mana boleh? Itu aku punya. Betul. Engkau tu pendatang. Sedap-sedap je. Datang apa? TV tu Kita aku orang beli kutip, tu. kita orang tolong, lalang kau dah ada kuasa, dah ada naik lemak. Lepas tu kau jajah kita orang, kau bunuh kita orang. Lepas tu kau nak kita orang iktiraf yang negara ni kau punya. Mana boleh negara aku? So ini sejarah secara ringkas lah apa konflik yang sedang terjadi sekarang ni. Okay? Kalau perasaan perang sekarang ni dah lebih 100 hari. Betul. Kan? Taufan Al-Aqsa lebih 100 hari. Sebab kali ni diorang bukan nak main-main. Memang Israel tekad nak padamkan terus Hamas, nak padamkan terus Gaza, nak menguasai keseluruhan tanah Palestin tu. Tapi tengok logik Ustaz dia orang senjata bukan main moden lagi kan. Tapi sampai sekarang masih tak dapat lagi nak jajah. Sebab apa? Sebab janji Allah. Janji Allah. Orang Israel takkan dapat tanah. Bukan, takkan dapat negara. Ini janji Allah. Sampai bila-bila. Bahkan sampai akhir zaman pun, apa perakhiran Yahudi? Gone. Kena bunuh. Geng-geng Dajjal semua kena bunuh. Sampai orang menyeruk belakang batu pun kena juga. Kena. Itulah nasib orang Yahudi. Disebabkan apa? Sebab mereka kufur pada Allah SWT dan mencabar Allah SWT. Itu jawapan pada soalan pertama tu lah. Macam panjang. Hush. Cuba recap balik sedap. apa yang kau ingat. Ustaz jangan macam tu Ustaz. Nanti saya tengok video ni balik. Saya akan recap. Kita sembang dalam kereta. Sebab benda-benda macam orang ni. faham ke? Faham ke? Tim faham ke? Tim faham ke? Faham Sebab yang belakang skrin tu macam blur je muka tu. Faham ke tidak tu? Soalan seterusnya. Okey. Saya tanya Hafiz lah. Janganlah. Saya yang kena tanya Ustaz. Okey. Apa Ustaz tanya saya kan? Ustaz ni ke situ pula dia. Dan kenapa penting kita nak kena faham untuk bantu isu ni? Okey. Anak-anak muda, okey, sekarang bang, benda yang jadi masa hari tu awal-awal, wah, sekat media sosial penuh je Palestin. And KFC, McDonald dan sebagainya apa semua sunyi. Sampai ada cawangan yang kena tutup. Lah ni kita boleh tengok ramai. Maksudnya kefahaman dia orang tu tak cukup mantap lagi lah. Sebab dia orang ikut viral. Oh, hari ni isu Palestin. So macam mana aku nak banyakkan view? Aku kena lah post pasal Palestin kan. Lepas tu gone. Boleh post balik benda-benda yang selain daripada tu. So soalannya kenapa penting? Dan kenapa pentingnya untuk faham benda ni? Untuk anak-anak muda ni Ustaz, yang kat media sosial ni. Pertama kenapa penting untuk kita faham benda ni? Sebab kita Islam kot. Ya. Ada iman tak? Kau ada iman tak? Ada Ustaz. Bukti iman ialah, antara bukti iman ialah, Nabi kata orang Islam ni, orang mukmin ni bersaudara. Bila ada salah satu bahagian sakit, bahagian lain akan cubit paha kiri paha kanan terasa Ustaz. Kan? Kalau ada iman. Tapi kalau kita dah tak ada iman, antara bukti kita tak ada iman ialah kita buat dirt ya. Saudara se-Islam, saudara beriman kita di sana sedang berjuang bermati-matian.
kita tak rasa apa-apa, maksudnya apa? Tak ada iman. Tak ada iman. So kalau tanya kenapa penting benda ni, sebab benda ni melibatkan iman. Isu Faham, ni isu akidah. Faham tak? Kita jangan fikir, saya bagi contoh. Mak kita kena seksa sebagai anak, rasa apa? Wih, marah lah Ustaz. Kalau kita tak rasa apa pada mak kita kena seksa tu, maksudnya apa? Tak ada iman lah. Tak adalah ihsan seorang anak tu. Tak adalah ihsan seorang. Mana kita anak yang korang hajar lah orang kata. Tak berperi kemanusiaan. Benar. Boleh tak rasa apa dengan kezaliman yang telah dibuat oleh Mak kena dera ke? Okay. mak kena dera. Sakit dah mak? Sakit? Allah sianya. Macam tu je. Mana tak ada tindakan. Sama juga kalau kita tak rasa apa-apa dengan saudara se-Islam kita di sana, diseksa. Maksudnya kita ni dah hilang empati orang kata. Betul. Hilang iman. Ihsan sebagai seorang manusia tu hilang. Ihsan sebagai seorang manusia pun hilang. Sebagai seorang yang ada akidah pun Rosak. rosak lah. Push. Sebab benda ni okay, nak cerita pasal hukum hakam pula kan. Dalam akidah, dalam perbahasan akidah, dia ada perbahasan antaranya walak dan barak. Walak dan barak ni apa? Orang beriman antara tanda akidah dia betul adalah dia ada walak, dia ada kesetiaan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia ada barak. Barak ni apa? Bukan burak tau, barak. Salah tu. Dia menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Ada gap dengan orang-orang yang tak beriman. Ini antara benda akidah juga. So, antara bukti kita walak ataupun memberi kesetiaan pada orang beriman ni ialah kita support dia orang. kita support lah orang beriman. Kita ada rasa empati, kita usaha untuk bantu. Sekecil-kecil usaha pun kita kena usaha. Kita akan bantu. Betul. Itu maknanya kita ada walak kepada, ada kesetiaan kepada orang-orang beriman. Tapi hari ini ada orang dia memberi walak kepada orang kafir. Contohnya artis K-pop misalnya kata. Ada konflik ataupun ada orang kutuk artis K-pop kata. Dia bermati-matian pertahankan artis tu. Ya bang, Padahal tu orang kafir. meninggal pun dia orang baca Yasin bang. Ada artis K-pop meninggal tu, ada orang Melayu baca Yasin mat. Buat tahlil. Bapak nampak tak dia punya kesetiaan tu pada orang kafir. Ini masalah akidah sebenarnya. Betul. Sama juga kalau orang tanya, kenapa penting sangat benda ni? Sebab ini isu akidah. Isu Palestin ni isu akidah, bukan isu kemanusiaan semata-mata. Betul. Faham? Kita tak boleh pandang enteng pada situasi ni, konflik ni. Ya. Hush. Yes, cuba bahu. Soalan Okey, Ustaz. Dan apa yang membuatkan Palestin ni begitu istimewa lah di hati kita semua? Pertama kerana Palestin ni tempat banyaknya para nabi. Betul tak? Betul. Berapa banyak nabi berpusat di Palestin ataupun pernah berada di Palestin. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan banyak lagi. Dan Nabi Muhammad pun pernah diisrakan ke Baitul Maqdis kan. Dan juga dari segi geopolitiknya, main geopolitik pula. Geopolitik bang, Palestin lain ni, bang begini. dia okay, bang. tempat yang sangat strategik. Tempat yang sangat strategik. So siapa yang menguasai Palestin, dia ada possibility untuk menguasai dunia. Sebab tu kalau kita tengok tamadun yang besar, tamadun tu mesti menguasai Palestin. Sekarang ni siapa tengah memerintah dunia? Itulah siapa Baghdad tu? kan? Yang buat putih. Dan kalau perasan, sekarang ni Palestin dipegang oleh siapa? Dia orang lah. Dia orang lah. Betul tak? Zaman Umar Khattab, zaman kegemilangan Islam tu kan. Palestin berada kat tangan siapa? Dan kita lah. Umar dapat. Kan? So, tanah Palestin ni, negara Palestin menjadi rebutan setiap tamadun, setiap ahli-ahli politik sebab tempatnya yang strategik. Saya tak nak cerita sebab saya pun tak arif sangat dalam bidang geopolitik. Kenapa benda tu strategik tu saya tak pandai sangat lah. Mungkin boleh Google lah masing-masing. Boleh Google, dengar boleh cari. orang lain punya pencerahan. Dan antara spesialnya Palestin adalah dia kiblat pertama umat Islam kot. Betul.
sebelum kita menghadap Kaabah sekarang ni, dulu kiblat umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Betul tak? Dan obviously kalau tanya saya apa lagi yang specialnya Palestin, sebab dia tanah saudara kita. Betul tak? Betul. Tanah umat Islam. Saudara kita diperlakukan seperti manusia ni tak ada hati bang. Allah. Okay. Ha? Begitulah. Wow. So itulah kenapa kita kena penting untuk rasa cinta dan sayang pada negara tercinta Palestin. Okay. So dalam konteks agama, macam mana kita boleh bantu? Kita nak bantu Palestin ni ada macam-macam cara. So kita ambil konteks agama. Macam mana kita nak bantu Palestin ni daripada segi konteks agama? Okay, ni saya seronok lah nak cerita. Macam mana kita nak bantu Palestin. Bila kita sebut bantu ni, dia ada dua bantuan yang kita perlu salurkan. dapat. Dapat. Pertama, bantuan manusia. Kedua, bantuan Allah. Ramai orang fokus pada bantuan manusia, tapi tak ramai fokus untuk mendapat bantuan Allah. Sebab itulah orang tanya, kita dah salurkan macam-macam sumbangan kepada rakyat Palestin, kenapa tak menang-menang? Kan? Boleh jadi kerana kita lupa untuk minta bantuan Allah. Okay, saya nak cerita. Dua-dua benda yang perlu dibuat serentak. Saya cerita bantuan manusia dulu. Sila. Apa yang kita sebagai manusia boleh buat untuk memberi mereka? Kita boleh infakkan harta kita. Dekat mana-mana tabung-tabung yang ada untuk kita sumbangkan duit. Jangan lepaskan peluang. Infak. Komuniti dakwah tarbiyah pun ada juga membuat tabung tabung Gaza. Kalian boleh infakkan di tabung komuniti dakwah tarbiyah. Betul. Dan akan disalurkan, dan dah disalurkan dah pun, alhamdulillah. Dah beberapa fasa yang berjaya disalurkan. Tahniah kepada komuniti dakwah dan tarbiyah. Mantap. Dan ada banyak juga NGO-NGO lain yang berhempas pulas untuk membantu. So kalau korang ada nampak account bank yang NGO-NGO yang work hard untuk bantu, untuk memberi bantuan, jangan lepaskan peluang untuk bantu juga. RM1 pun tak apa. Okay, itu pertama. Yang kedua, kita kena create awareness. Kita ada media sosial, sebarkan isu Palestin ni. Sebab tak ramai lagi yang tahu. Betul. Dan kalau perasan, musuh-musuh Islam cuba sedaya upaya untuk create naratif yang salah terhadap Palestin. Betul. Sebab itulah kat negara-negara barat ada orang yang menganggap Hamas tu teroris. Betul. Kenapa? Sebab naratif yang dibawa oleh media-media mereka. Betul. So kita di sini gunakan media-media kita untuk menyebarkan naratif yang betul bahawasanya Hamas ni lah ataupun orang Palestin lah pejuang yang sebenar, yang teroris tu Israel. Betul. Dia orang lah yang penjajah. Kan? So guna media sosial yang kita ada untuk create awareness, sebarkan naratif yang betul tentang Palestin. Itu yang kedua. Yang ketiga, antara benda yang kita boleh buat sebagai bantuan yang kita boleh beri kepada mereka-mereka ialah kita, orang kata apa bis? Macam mana bang? Dua tu lah. Manusiawi bagi saya dua tu dah konkret. Tapi jangan lupa tentang apa tadi? Bantuan? Allah. Macam mana nak dapatkan bantuan Allah? Itu yang kita nak kupas tu. Itu yang kita nak kupas. Pertama, obviously, doa lah. Tapi tembak doa. Tapi kenapa doa tak makbul? Kita kunut nazilah setiap hari kot. Tu. Kenapa tak menang-menang? Jangan salahkan Tuhan. Boleh jadi kita ada buat benda yang menjadi penghalang makbulnya doa kita. Kerana kita menganiaya mereka di sana disebabkan sikap kita mungkin. Macam itulah Ustaz. Belum habis cakap lagi. Nampak macam intelligent kat situ. Saya dah bagan ni, saya rasa nak terbalik meja ni tadi. Macam intelligent. Macam. Sebab saya dah lama diam ni Ustaz. Dengar. Jarang saya diam. Kenapa doa-doa kita tak dimakbulkan? Kenapa bantuan Allah tak datang-datang? Boleh jadi sebab kita. So antara reason kenapa Allah tak menangkan lagi Palestin, antara reason kenapa Allah tak menangkan lagi umat Islam pada hari ini, pertama sekali adalah kerana ramai sangat umat Islam yang telah meninggalkan dakwah. Itu pertama. Betul. Saya ulang balik. Kenapa Palestin tak menang-menang lagi? Kenapa umat Islam tak menang-menang lagi sekarang? Kenapa kita ni masih dikuasai ekonomi
Mereka pegang politik, mereka pegang sistem hiburan, mereka pegang sistem kekeluargaan pun dah banyak terpengaruh. Sistem sosial pun dah banyak terpengaruh. Semua benda orang nak ikut. Bahkan cara berpakaian pun orang nak ikut cara barat juga. Betul. Kenapa umat Islam selemah dan sehina ini? Puncanya first kali, sebab kita tinggalkan dakwah. Dalam satu hadis, satu hari Nabi SAW tiba-tiba naik ke mimbar dalam keadaan mukanya macam risau sesuatu. Macam baru dapat satu wahyu. Gelisah. Dan apa Nabi cakap ketika tu? Wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman kepada kalian, serulah manusia ke arah kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran sebelum datang satu masa di mana jika kalian berdoa tetapi doa kalian tidak aku kabulkan. Kalian meminta kepadaku tetapi aku tidak memberi pada kalian, dan kalian meminta tolong kepadaku tetapi aku tidak menolong kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maknanya dalam hadis ni Nabi sampaikan amaran daripada Allah, which is Allah kata buatlah dakwah. Amar makruf nahi munkar, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Sebelum sampai satu masa, kalau kau tinggalkan dakwah ni, kau doa, aku tak kabulkan. Kau minta tolong, aku tak tolong. Dan kenapa hari ini bantuan Allah tak sampai-sampai pada kita? Kerana ramai umat Islam meninggalkan dakwah. Culas kat situ saya. Bahkan orang yang buat dakwah dihina. Contoh mudah dekat sekolah-sekolah, kat universiti-universiti. Bila ada kawan nak ajak buat baik sikit, dah kena perli acah halim lah kau, acah baik lah kau. Betul? Betul tak? Kena patlau. Kena palau. Pakai tudung labu sikit, ustazah lah ni. Kena pilih-pilih apa? Peli-peli kan. So, dakwah tu dah terlalu dianggap asing, bahkan dipandang hina oleh ramai orang. Sedangkan dakwah ni kewajipan umat Islam. Betul. So bila umat Islam dah meninggalkan dakwah, inilah yang terjadi. Kita dihina, dipijak-pijak oleh musuh. Doa tak makbul. Tu reason pertama kenapa bantuan Allah tak sampai-sampai. Yang kedua, sebab kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Setiap dosa yang kita buat akan memberi impak pada orang lain juga. Kita jangan fikir dosa yang kita buat ini Kita je kena. kita je yang kena. Tak. Dosa yang kita buat akan memberi impak pada orang lain juga. Akan memberi kesan kepada orang sekeliling. Dah lah tadi dakwah tak buat. Buat maksiat pula tu. Buat maksiat pula tu. Seorang guru saya pernah kata, disebabkan dosa yang kita buat lah menjadi punca Islam lambat menang. So sahabat sekalian, saya nak cerita satu kisah. Which is kisah ni Israiliyat lah. Kisah Israiliyat. Tapi ada pengajaran yang kita boleh ambilnya. Which is satu ketika tu zaman Nabi Musa, negeri Nabi Musa dan kaumnya dilanda kemarau. Teruk kemarau tu. So kaum-kaum Nabi Musa tu minta Allah untuk turunkan hujan. So Nabi Musa berdoa pada Allah, minta hujan. Allah jawab kepada Nabi Musa, di tengah-tengah kalian ada seorang hamba yang telah melakukan maksiat kepadaku selama 40 tahun. Oleh kerana itu aku tidak turunkan hujan. Sehinggalah kalau orang tu keluar daripada negeri ni. Nampak tak? Hanya dosa seorang, habis satu negeri kena bala kemarau tu. So akhirnya Nabi Musa pun kumpulkan semua kaum dia. Nabi Musa suruh mengakulah siapa yang buat dosa 40 tahun tu, tak taubat tu, keluar sekarang. Segan tu. Disebabkan kau lah. Satu negeri ni tak dilanda hujan kan. Hujan. So tak ada orang yang keluar. Segan kan. Ya tu. Tiba-tiba hujan turun. Tapi tak ada orang keluar. Tak ada orang keluar. Tiba-tiba hujan turun. Dan Nabi Musa tanyalah Allah, ya Allah, hujan dah turun, sedangkan tak ada seorang pun yang keluar daripada negeri ni. Rupa-rupanya time Nabi Musa cakap tu, pelaku maksiat 40 tahun tu, dalam hati dia bertaubat. Ya Allah, kalau aku mengaku, aku akan diaibkan. Tapi kalau aku duduk kat negeri ni lagi, aku akan menyusahkan ramai orang tak hujan.
Dan semua orang akan mati kehausan. So apa dia kata? Ya Allah, tutuplah aib aku. Terimalah taubat aku. Mulai hari ini aku akan taubat. So disebabkan dia taubat, Allah turunkan hujan. Dan Allah kata pada Nabi Musa, hambaku, hujan turun kerana taubat hambaku yang dahulunya bermaksiat kepadaku. Dan Nabi Musa tanya Allah, ya Allah, boleh tak kau beritahu aku siapa Muhammad yang bermaksiat tu? Allah kata, aku telah menutup aibnya. Apakah aku akan buka aib dia sedangkan dia dah bertaubat? Tapi pengajaran daripada kisah Israeliat ni ialah, maksiat seseorang akan mengesani satu dunia, dan taubat seseorang pun akan mengesani satu dunia. So kalau kita nak Islam menang, kita nak bantuan Allah datang, kita kena bertaubat, sahabat sekalian. Cukup-cukuplah bangga dengan maksiat yang kita buat. Tinggalkanlah maksiat tu. Tinggalkanlah maksiat. Ketiga, tadi first apa? Punca Allah tak turunkan bantuan, kita tinggalkan dakwah. Kita tinggalkan dakwah, buat maksiat. Kita buat maksiat. Yang ketiga, bila kita tinggalkan ajaran Quran dan Sunnah. Ini yang paling crucial sebenarnya. Hari ni ramai orang Quran pun tak dibaca, Mat. Apatah lagi hadis. Kita dah terlalu lama meninggalkan sunnah ni. Meninggalkan Quran dan sunnah. Kan? Dan saya bagi contoh mudah lah. Ini semua orang tahu kisah ni. Time perang Uhud. Okay. Ingat kan time Nabi bagi arahan kepada pasukan pemanah, jangan turun melainkan setelah dapat arahan. Betul. Tapi akhirnya jangan turun juga. Orang turun dan akhirnya Islam kalah lah ketika tu. Apa pengajaran daripada kisah ini? Nampak tak? Pasukan pemanah tu tinggalkan arahan Nabi sekejap je. Itu pun telah menjadi punca mereka kalah. Tapi hari ni, umat hari ni telah tinggalkan ajaran Nabi terlalu banyak dan terlalu lama. So kenapa kita expect kita akan menang? Salah kita, bang. Salah kita. Kita banyak menyalahkan Yahudi. Yahudi ni semua salah Israel. Yes, salah dia orang sebab dia orang zalim dan sebagainya. Itu terang lagi nyata. Tapi apa yang kita boleh buat? Hanya sekadar merungut. Kita kena do something. Dan ini antaranya. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita nak Islam menang balik. Dan yang keempat, yang paling penting lah juga. Semua penting sebenarnya. Ialah umat Islam saling bercakaran. Bergaduh sesama sendiri. Macam mana Islam nak menang kalau umat Islam bergaduh sama sendiri? Sebab ada satu hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Nabi SAW sabda, apabila umat aku mengagungkan dunia, maka akan tercabut daripada mereka kehebatan Islam. Ulang lagi sekali, Ustaz. Apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari mereka kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan dakwah, maka akan hilang dari mereka keberkatan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Ada 3 benda yang Nabi kata dalam hadis ni. Pertama, kalau agungkan dunia, maka Allah akan cabut kehebatan Islam. Sekarang ni bila umat Islam dah banyak mencintai dunia, sebab itulah orang musuh-musuh Islam, orang kafir ni tak hormat pun. Dia tak anggap Islam hebat pun. Betul. Kenapa orang tak anggap Islam hebat, bahkan menganggap Islam ni hina? Sebab orang Islam dah start mengagungkan dunia. So Allah cabut kehebatan Islam tu. Kedua, bila tinggalkan dakwah, apa jadi? Allah akan tarik keberkatan wahyu. Kita baca Quran, kita pun dah tak faham apa yang Allah nak. Baca hadis, kita pun tak faham apa yang Rasulullah nak. Dah hilang keberkatan wahyu. Sebab apa? Sebab ramai orang tinggalkan dakwah. Dan yang ketiga, apabila umat Islam saling menghina, bergaduh sama sendiri, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Bila Allah tak pandang kita, agak-agak makbul ke doa kita? Pandang pun tidak. Sebab pula rasa. So, hari ni realitinya apa, sahabat sekalian? Realitinya ialah sesama umat Islam gaduh. Parti-parti politik bergaduh. Puak-puak ni bergaduh. Jemaah-jemaah ni bergaduh. Sesama, kalau kita kecilkan skop, sesama keluarga pun bergaduh. Putus silaturahim bagai semua. Sesama kawan pun banyak bergaduh juga. Sesama pejabat pun bergaduh. Macam mana Islam nak menang kalau kita pun tak harmoni, tak harmoni sesama umat Islam? Tak ada sifat memaafkan, tak ada sifat berlapang dada sesama umat Islam. Masing-masing fikir diri sendiri je. Masing-masing ego sendiri je. Nampak salah orang, tak muhasabah diri. Macam mana Islam nak menang? Betul. Ego tak sudah. So, disebabkan 4 benda ni lah. Saya ulang balik. Pertama apa tadi? Tinggalkan dakwah. Kedua, buat maksiat. Ketiga, tinggalkan ajaran Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, bila umat Islam saling gaduh sama sendiri. 4 benda ni selagi mana kita tak tinggalkan, bantuan Allah tak akan tiba. Dan sampai bila-bila lah kita akan
hidup terhina macam ini. So kalau betul So bangkit dan sedar lah umat kalau Islam. betul kita nak Islam bangkit balik, gemilang seperti mana dulu kita pernah menguasai 2/3 dunia. Kalau kita nak nampak Al-Aqsa bebas, mulakan dari diri kita sendiri. Take note guys. Take note. Mulakan dengan diri kita sendiri. Saya suka kata-kata seorang tokoh dakwah yang bernama Hasan Hudaibi. Dia kata, aqimud daulatal Islam fi qulubikum taqum fil ardikum. Tegakkanlah Islam dalam diri engkau. Nescaya Islam akan tertegak kat muka bumi. So kalau kita nak Islam bangkit, mulakan dengan diri kita sendiri. Bangkitkan agama dalam diri kita dulu. Baiki diri dulu. Baiki diri dulu. Wow. Jarang saya cakap kan. Jarang tu benda tu. Nampak intelijen tu. Tapi Ustaz memang seorang bijak. Ustaz bijak. UPSR saya sikit je. Saya pun sikit. Yelah. Berapa? Takkanlah nak buka kat live ni bang. Adalah tu. Abang ada tu? Ada kan. Standard lah tu. Standard kita lah orang kata. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Okay, tadi Ustaz dah ada cakap pasal peranan media sosial. Tadi sikit. Tapi dalam ni saya rasa saya nak Ustaz olah lagi peranan media sosial dalam isu Palestin ni. Okay, saya cabarlah. Saya cabar semua orang yang join live ni, semua yang dengar podcast ni. Korang semua ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Twitter, ada apa-apa. Salah satu tu mesti ada. Saya cabar korang at least share awareness. Kalau korang mampu, korang buat video. Terangkan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita bantu Palestin. Tapi tak semua orang ada bakat bercakap. Tak semua orang ada bakat buat video. At least share. Betul, share. Tu saya cabar. Dan jangan berhenti share. Kalau boleh setiap hari ada je share. Ada je share. Itu pertama. Kalau kat sekolah, tapi dah nak cuti kan ni. Tapi ada masa lagi. Ada group WhatsApp. Share kat group WhatsApp juga. Saya dulu kat sekolah, antara cara saya nak sebar awareness, contoh saya time cuti, saya download artikel-artikel pasal Palestin. Sampai sekolah, saya tepek dekat board musola sekolah tu, supaya orang baca. Ataupun saya print, letak dekat board belakang kelas. At least saya ada effort untuk nak orang baca benda tu. Do something untuk create awareness. Kreatif lah. Be kreatif. Buat apa yang kita mampu. Kalau kita ada kemampuan yang lebih, contohnya kita ni ada syarikat TV contohnya, ni kepada TV-TV sekalian. Ataupun kau ada pengaruh, kau ni influencer, follower atau ribu berjuta. Gunakanlah follower yang kau ada tu untuk beri kefahaman tentang isu Palestin ni. Risaulah, takut kena block bagai semua. Kena ban. Saya punya TikTok dah kena ban hari tu. TikTok Tarbiyah Sentap kena ban kan. Tapi Alhamdulillah dapat balik lah. Ada cara. Sedih lah juga bila kena ban tu. Tapi kita takat kena ban TikTok. Orang Palestin kena bunuh kan. Kena bunuh, hilang tangan, hilang kaki. So buat apa yang termampu lah, tu point dia. Buat apa yang termampu. Lagi Ustaz? Nak apa lagi? Itulah yang saya boleh sampaikan. Buat apa yang termampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah dengan apa yang kamu mampu. Benar. Dan Allah tak akan hukum kita berdasarkan Allah tak akan uji kita benda yang di luar kemampuan kita. Yalah, macam mana pun nak si budaya, tak nak si budaya. So kita nilai aku ni mampu tahap mana. Dan kita buatlah apa yang kita mampu. Faham tak? Kita nak pergi berjihad dekat Palestin, tak mampu. Nak angkat senjata, tak mampu. Nak pergi kelas pun berat. Ya tu. Nak pergi masjid 5 waktu pun masjid 5 waktu pun berat kan. Kita tak mampu nak berjihad dekat Palestin tu. Gebang boleh lah kot kan. Aku nak pergi Palestin. Tapi bila contoh seruan tu sampai, gigil lutut. Kita tak mampu kat situ. Apa yang kita mampu. PLKN pun ramai tak nak pergi kan. PLKN pun dah berderau. Camping sekolah pun mengungut. So kita buat apa yang kita mampu. Betul. Tapi Ustaz, apa yang saya mampu? Nilailah sendiri. Kreatif lah. Aku pun tak tahu apa yang kau mampu. Kau tahu, kau yang kenal diri. Kau kena kenal diri kau sendiri. Kenal diri kau sendiri. Macam itulah. Macam itu Ustaz. Faham Ustaz. Okay Ustaz, kita terus ke soalan seterusnya lah. Okay. Menurut Ustaz, bagaimana situasi di Palestin telah mempengaruhi pandangan dunia terhadap keadilan dan kemanusiaan?
Wow. Nampak macam pengacara TV lah. Macam style kan. Obviously orang yang ada mata dan hati yang sihat, bila nampak apa yang terjadi kat Palestin ni, semua orang tahu bahawasanya Barat tidak adil, Sangat tidak adil. Amerika tidak adil, Memang berat sebelah. dan media tidak adil. Dan ini telah membuka mata banyak pihak sebenarnya. Bukan orang Islam sahaja. Orang bukan Islam pun dah nampak benda ni. Makin lama makin nampak. Betul. Sebab tu saya cakap orang yang ada hati dan mata yang sihat. Melainkan hati dia dah mati. Saya pergi London baru-baru ni. Ustaz pergi London Ustaz Pergi saya sajalah dengan family. Saya tengah naik train nak pergi ke satu tempat. Tiba-tiba tengok ramai orang London pakai bendera Palestin bagai semua. Buat flash mob ke apa? Saya tanya, ada apa ni? Oh, kita orang ada flash mob, demonstrasi sokong Palestin. So saya join sekali. Tengok ramai orang bukan Islam. Tapi semangat dia orang tu Dia orang pun nampak bahawasanya dunia atau pemerintahan dunia sekarang ni, tak bagus. Barat sekarang ni tak adil. Telah Menzalimi orang Palestin. Mereka telah terbuka mata. Dan saya pergi ke Amsterdam. Banyak Selepas negara London, Ustaz saya pergi pergi Amsterdam. Pun tengah berjalan-jalan nampak ada flash mob juga. Itu di negara bukan Islam tu. Ya Ustaz. Negara bukan Islam pun dah nampak. Kita negara Islam ni takkan tak nampak-nampak lagi. Betul-betul. Even kita pergi Turki hari tu pun. Pergi Turki hari tu pun, nak cerita pergi Turki Kita lah. nak cerita lah juga. Abang sembang abang gila negara, kita pun nak juga. Kan? Pun ada juga. Kan So sekarang ni, semangat tapi dia Turki tak kisahlah sebab negara Islam. Betul lah tu. So tak patut masuk yang tu tadi tu. Aku nak juga abang cakap luar negara tu. Nak ada luar negara lah. Nak cakap pasport tu ada cop Turki. Nak bagi tahu. Tapi nak kata dunia dah makin lama dah terbuka mata. Sebenarnya saya yakin 100% Zionis sebagai semua ni, diorang ingatkan apa yang diorang buat pada Palestin ni akan menggali kubur Palestin. Tapi sebenarnya diorang sedang menggali kubur diri sendiri. Apa yang diorang buat ni sebenarnya akan menghancurkan diri diorang sendiri. Percayalah. Itu janji Allah. Tak tahun depan, 2 tahun lagi. Tak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tak 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tak 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. tak 5 tahun lagi. Mungkin 6 tahun lagi. Dan pasti diorang akan hancur kerana janji Allah, Islam akan menang. Betul. Ustaz ada anak kan? Ada 2 orang. 2 orang? 2 princess lah. 2 anak perempuan kan? Dekat sekarang ni kita tengok dekat media sosial memang banyak gila orang yang share pasal video-video Anak mati, anak situation terbom. kat sana kan. Apa perasaan Ustaz bila Ustaz tengok Ustaz? Dia sampai satu tahap tak mampu nak tengok. Sama Ustaz. Tak larat. Bukan tak larat. Kita nak menidakkan benda tu, tapi kita dah tak sanggup lah. Tak sanggup nak tengok sebab tangisan dia untuk Allahu Akbar. Itu satu hal. Yang lagi sedih tu ialah kenapa aku masih ada kat sini dan tak berbuat apa-apa. Lagi rasa bersalah. So apa yang boleh dibuat ialah kita perlu buat apa-apa. Kadang-kadang tu jadi macam paranoid tu. Macam Allah, apa aku nak buat? Tinggi bahasa paranoid. Saya yang tahu Panadol dengan Palestin. Paranoid ni tahu. baru Ustaz. Paranoid tu apa sila? Paranoid ni dia macam kita jadi over. Astronaut. Dia macam astronaut. Dia lebih kepada tabloid. Tabloid. Dia macam tu lah. Tak bang, jangan mengarut dah bang. Dah tu bang. Tak salah ke aku nak cakap bijak-bijak sikit dalam podcast ni bang. Bukan dalam kereta. Itulah kalau kau nak tahu kita ni selalu bersama. Jadi bila saya cakap macam cacah bijak sikit dia tak boleh terima. Kenapa dia tak tahu kan dia cakap dia tadi saya macam mana. Tapi apa pun yang Ustaz cakap tadi kita kena take note lah. Kita kena ambil kita Paranoid take note. Benar dapat kan. Dan Ustaz pun bercakap dengan high note. So rugilah kalau korang tak take note kan. Takkanlah sekadar bila korang masuk live je and then lepas tu tutup live lupa terus tidur. Moga-moga ada pengajaran lah apa yang Ustaz cakap, apa yang kita bincangkan malam ni kan Ustaz kan. Susah je nak serius ya Allah. Kita nak ringan kan. Kita nak ringankan. Kalau serius takut ngantuk pula. Betul kan. Lagi-lagi sekarang tunggu, apa ni. Terus. Okay Ustaz, sekarang ni macam mana kita
Bagi Abil dulu. Okey. Macam mana kita sebagai orang luar kan, kita ni yalah senang kita cakap kat Malaysia ni aman damai lah bang, kan, walaupun ada konflik-konflik dan sebagainya, kita tak ada peperangan. Macam mana kita ni nak faham dan merasai penderitaan rakyat Palestin? Sebab ada orang tengok video, ada orang tengok okay, ada orang ni musim aku nak support, aku support lah. Lepas tu gone. Macam mana Ustaz? Sudah jawab dah tadi sebenarnya. Tahu. Kita kena bagi bantuan. Mm-mm. Kita kena sebarkan awareness. Faham benda tu. Dan sebenarnya saya terus terang lah. Saya pernah. Ni individu abang. Kita nak meresapi rasa benda tu. Sebab kadang-kadang bang, iman ni of course lah naik turun betul. Kadang-kadang kita tengok diorang ni, sebab benda tu dah terlalu banyak dekat media sosial, kita jadi okay. Faham? Saya faham soalan ni. Okay, saya bagi satu perumpamaan. Kalau engkau dapat kereta free. Abang nak belikan ke? Contohlah. Okay. Contoh. Okay. Kau dapat kereta free. Yang kau tak perlu berkorban pun untuk dapat kereta tu. Dapat free. So kalau kereta kau calar, sedih tak? Sedih kan? Walaupun dapat free kan. Pencinta kereta lah. Tapi kebiasaannya okay sikit je. Macam tu. Ataupun dah dapat kereta free, kereta tu kena curi. Sedih lah juga kan. Sedih lah juga. Tapi saya bagi satu contoh yang lain. Engkau bekerja pagi, petang, siang, malam selama 10 tahun. Makan nasi 3 butir sehari. 3 butir sehari. Untuk beli kereta dan akhirnya kau dapat kereta kau. Dan tercalar. Dia punya sakit tu beza tak dengan sakit kereta free tak tadi? Tak sama kan? Tak sama. Keperitan tu terasa tu. Sebab apa? Sebab kita berkorban. Sebab ada berkorban. Korban gila-gila tu. Sama ya. Macam mana kita nak merasa keperitan orang Palestin, rakyat Palestin? Kita kena berkorban untuk mereka juga. Selagi mana kita tak berkorban untuk mereka, kita tak buat dakwah, kita tak ada effort pun untuk dekatkan diri kita dengan Quran dan Sunnah, kita tak ada effort pun untuk tinggalkan maksiat, kita tak ada effort pun untuk satukan umat Islam, kita takkan rasalah penderitaan mereka. Betul. Tapi kalau kita dah berkorban segala-galanya untuk bangkitkan Islam, kita buat dakwah, kita join persatuan dakwah, kita tambah ilmu kita usaha berubah tinggalkan maksiat, kita create awareness, kita bantu infak harta kita kat jalan Allah untuk bantu mereka, kita akan lagi rasa sakit. Betul. Bila nampak penderitaan mereka sebab kita telah berkorban. Tapi kalau kita tak berkorban apa pun, ataupun korban kita hanyalah sedikit, maka makin sedikitlah rasa yang hadir daripada perkara tersebut. Betul-betul nak dakwah susah bang, kan? Nak betulkan diri sendiri susah. Besar pengorbanan tu. So lagi tinggi pengorbanan kita untuk agama, betul. lagi banyak rasa yang Allah akan bagi kita pada agama. Itulah hadiah daripada Allah untuk orang yang nak berubah ni kan. Okey, saya rasa banyak yang Ustaz dah jawab. Pandai Ustaz ni sebenarnya. Ustaz dah tengok soalan ni tadi Ustaz. Tak pasti ya. Ustaz kira macam boleh baca tak isi tahulah hati ke macam mana. Okey Ustaz. Sekarang ni anak muda ada macam-macam persatuan boleh masuk, ada macam-macam event dia boleh pergi kan. Tapi mostly event-event dia orang pergi tu tak ada kait-mengait pun dalam nak membentuk jati diri Islam seseorang manusia tu kan. So ada tak cadangan Ustaz macam mana kita nak terlibat secara aktif dalam menyokong Palestin ni? Takkanlah nak berdiri dekat tengah jalan sahaja. Mungkin ada cadangan lain. Buat apa yang kita mampu. Contoh kalau kau masuk universiti ke apa kan, cari persatuan-persatuan Islam yang aktif dalam tarbiyah, aktif dalam dakwah, aktif dalam memberi kesedaran pada Palestin, aktif dalam perjuangan nak bangkitkan balik roh-roh agama dalam umat ni. Ataupun dah habis universiti, dekat surau ada banyak majlis-majlis ilmu yang kita boleh join. Ada banyak jemaah-jemaah dakwah yang kita boleh sertai. Kalau kita kat sekolah pun ada banyak program-program cuti sekolah lah, program ni banyak, join je. Sebenarnya kita boleh cari. Kalau cari tu jumpa. Iya. Tinggal nak cari je. Betul. Effort lah sikit. Macam ni, jangan menjadi anak muda yang ingin disuap. Manja. Kita dah besar. Kita perlu cari. Kalau tak jumpa, cari lagi. Bukan. Habis tu dah cari, let's say memang tak ada langsung, kita kena mulakan something. Dia macam kita kena cari kawan yang baik. Kalau tak ada kawan yang baik, jadilah kawan yang baik.
kita jadi pemulanya. Betul. Sama juga kalau kita cari tak jumpa, kita jadilah pemula kebaikan tersebut. Betul. Macam Nabi SAW. Dan Allah utus Nabi SAW. Mana ada orang baik kat situ? Tak ada orang beriman. Nabi seorang je. So apa Nabi buat? Nabi mula. So kalau tak jumpa, apa nak buat? Mulakan. Sama juga kalau kita tak jumpa persatuan Islam mana yang kita suka, yang boleh meningkatkan iman kita ke apa, kita mula do something. Yang penting niat kita untuk agama Allah SWT. Okay, Zat. So sekarang ni penyokong Palestin bertebaran di seantero dunia. Khususnya kita cakap dari segi Malaysia lah. Kat Malaysia ada macam-macam latar belakang dan sebagainya. Ada yang student, ada yang bekerja. Dan macam mana Zat kita nak mengimbangi komitmen kita dengan kerja, dengan belajar dan dengan nak sokong Palestin lagi, kan? Macam mana Zat kita nak imbangkan? Sehari ada 24 jam. Kita bekerja bukan 24 jam. Betul. Kita pun tidur bukan 24 jam. Makan bukan 24 jam. So sebenarnya bab susun masa ni, dia bagi saya hendak si budaya tak nak si budalih. Benar. Itu je. Kenapa kita boleh allocate dalam kesibukan masa kita dalam sehari-hari? Kita boleh allocate masa tengok drama. Main game. Boleh slate masa main game. Boleh slate masa lepak. Scroll media sosial. Ada masa scroll media sosial. Kata tak ada masa. Tapi untuk menghiburkan diri sendiri, ada pula. Untuk benda-benda lara, ada pula. So sebenarnya bukan tak ada masa, tapi kita banyak buang masa. So kalau kita nak ada keberkatan masa, cuba gunakan masa kita untuk benda-benda yang bermanfaat. Sebab Allah akan tanya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, 5 sebelum mati. Apa 5 sebelum mati pula lain liriknya tu. Bukan. Tapi antaranya adalah masa lapang sebelum sempit. Allah akan tanya, kau guna masa lapang kau untuk apa? Kita nak jawab apa? Ya Allah, aku main ML ya Allah. Ya Allah, aku main Monopoly ya Allah. Getas. Berlepas. Allah Akbar. Masa tu habis kau punya skin apa, ML apa semua tu. Kita kaji sikit. So saya ulang balik, Allah akan tanya kita guna masa lapang kita untuk apa. Betul. So banyak orang yang mengeluh tak ada masa, tak pandai urus masa. Sebenarnya bagi saya benda tu lebih pada diri sendiri juga tu. Alasannya tu. Adakah orang buat jadual aku nak makan kena pukul berapa? Tak, orang rasa bila aku lapar aku makan lah. Betul tak? Betul. Kenapa dia makan juga? Lapar. Sebab lapar, dia rasa benda tu perlu. Sama juga kalau lah kita anggap dakwah tu pun satu keperluan. Kita akan buat. Jadikanlah itu satu keperluan. Yes. Solat cara dia. Solat keperluan. Penat macam mana? Solat. Janganlah kau penat ngantuk, kau lebih ngantuk dulu kan. Solat dulu. Time kau ngantuk tapi lapar boleh makan pula. Tapi time ngantuk azan tidur pula. Sebab apa? Sebab kita tak anggap solat tu penting. Betul. Macam itu je lah. Betul. Faham. So ada lagi tu je lah. Last. Okay. Ini saya nak Ustaz rumuskan sekali lah, kan? Apa hikmah yang boleh kita ambil daripada perjuangan rakyat Palestin? Mungkin Allah bagi mereka ujian seberat ini. Hikmahnya adalah kerana Allah nak sedarkan kita semua daripada kedalaian lah. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab kita pernah dilanda banjir. Betul tak? Malaysia pernah dilanda banjir. Malaysia pernah dilanda tsunami. Malaysia pernah dilanda gunung, tanah runtuh. Malaysia pernah diuji dengan banyak bencana. Tapi benda tu semua tak menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Setiap tahun kadar jenayah, kes anak luar nikah, perpecahan umat, ajaran sesat bertambah. So
mungkin Allah uji kita ataupun Allah uji rakyat Palestin sekarang untuk sedarkan kita. Tapi kalau tak sedar juga, takkan nak tunggu Malaysia jadi macam Palestin. Baru nak sedar. Baru nak sedar. Takkan nak tunggu Malaysia dah hilang kebebasan. Hidup dalam peperangan. Kematian sini dan sana. Kita hilang mak ayah kita, hilang anak-anak kita, hilang kawan-kawan yang kita sayang. Baru nak sedar. Baru nak sedar. So, sedarlah. Betul. Nyanyi sikit, please. Baru Janganlah Ustaz. Baru apa Ustaz? aku fahami. Sambung. Mengapa? Ui. Eci. Nak dengar, boleh dengar kat YouTube. Tajuk dia Sedar. Boleh Dinyanyikan dengar. oleh Hafiz. Yes. Kalau nak dengar Tuhan aku ingin sembuh, boleh dengar juga dekat YouTube. Yes. Tarbiyah sedap lah. Yes. Semuanya ada di situ. Ya, Ustaz boleh nyanyi sedap. Allah. Okay Ustaz, insyaAllah begitulah kita punya live kali ni. Terima Program kasih. kita hari ni. Terima kasih Ustaz sebab banyak sharing macam mana kita nak cinta pada rakyat Palestin, macam mana kita nak support diorang, macam mana kita nak tunjukkan rasa sayang dan cinta kita pada saudara kita kat sana. Semuanya Ustaz dah olah sepanjang podcast kita hari ni kan. So saya harap sikit sebanyak kita dapat membantu keluarkan effort anda untuk terus berbakti kepada saudara kita yang berada di Palestin sana. Jadi insyaAllah semoga sedikit effort kita ni sikit sebanyak dapat membantu mereka di sana. Dan apa yang paling penting, ubahlah diri kita dulu sebelum kita nak ubah benda yang selain daripada itu. So, abang nak ada cakap lagi? Bukan. Oh bukan, apa tu? Bukan ubah diri dulu baru ubah yang lain. Apa tu? Ubah apa Zat? Bukan ubah diri dulu baru ubah orang lain. Okay. Tapi sambil-sambil ubah diri. Aha, Ubah. sambil-sambil ubah diri. Dia kena jalan seiring Zat. Yes, seiring. Awak lah ni. Tiba-tiba salah kan. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain program insyaAllah, di lain podcast. Terima kasih kerana menjemput kami di dalam podcast ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Terima kasih orang-orang baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Soalan bonus. Ni podcast habis lah. Oh, podcast dah habis lah. Nak juga tanya je sebab soalan ni abang ni dah jawab dah tadi. Dah ada dah. Kan ada soalan baru. Ni Ni dah kat. kenapa kita kena cinta Palestin, bla bla and so on tu semua abang Oh, ni dah ada jawab orang tadi. tanya ke? Ada orang tanya. Oh, okey. Live lah ni? Masih live lagi? Oh, masih live lagi. Apa soalan? Apa Okey, okey, beza? okey. Bonus. Kita dah outro dah tadi bang. Okey. Okey, rasmi dah upload. Okey, rasmi dah outro. Kita sembang biasa bang. Okey bang. Dia tanya tadi, ada orang tanya, apa pendapat Ustaz tentang boykot? Macam mana nak wasatiyah homeboy dalam bab ini? Kalau mampu boykot. Kita boykot apa yang kita mampu lah basically. Tapi kalau ada orang yang tak boykot, kita janganlah pandang serong pula. Betul? Faham tak? Sebab isu boykot ni ada perbezaan pandangan juga. So kalau kita berpandangan bahawasanya boykot tu wajib, maka boykotlah. Kalau kita berpandangan bahawasanya kita perlu boykot apa yang kita mampu, maka boykotlah apa yang kita mampu. Kalau kita berpandangan kepada jangan boykot langsung, diam-diam sudah. So kesimpulannya, kalau saya sendiri, saya berpandangan yang kita perlu boykot apa yang kita mampu. Betul. Benda yang kita tak mampu, kita tak mampu lah. Contohnya ada orang kata, kalau betul boykot, kenapa kau tak boykot Facebook sekali? Facebook pun Yahudi punya juga kan. Instagram semua tu Macam mana kita kan? tak mampu. Tak mampu. Kita tak mampu sebab kita nak gunakan Facebook tu untuk sebarkan awareness bagi semua kan. Dan benda tu pun keperluan juga zaman sekarang kan. Betul. Nak berniaga pun semua kan. So kita tak mampu yang tu. Tapi takat-takat tak beli produk-produk tertentu, which is kalau kita tak beli tak mati pun kan. Betul lah. Kita ada alternatif lain. Produk-produk Malaysia pun ada kan. Boykot lah. Pilihlah Betul. produk alternatif yang lain tu. Kalau Facebook ada alternatif lain yang sama power macam Facebook ni kata, kita gunalah.
Tapi sekarang ni tak ada alternatif. Betul. So sebab tu saya cakap boycott apa yang kita mampu. Okey Ustaz. Ada soalan yang okey, dalam masa 30 saat cuba Ustaz jawab soalan kenapa kita kena cinta Palestin. Sesuai dengan tajuk kita hari ni ya. Kenapa kita kena cinta Palestin? Sebab Palestin adalah milik umat Islam. Al-Aqsa kiblat pertama umat Islam. Palestin bumi para anbiya. Palestin ada ramai saudara-saudara se-Islam kita. Dan kelima, ini isu akidah. Betul. Benda tu Ustaz dah jawab dah tadi. Saya saja saya tak minta repeat. Okey Ustaz, ni ada soalan yang mungkin tak ada kena-mengena sikit dengan Palestin. Ni soalan daripada audience kita lah tadi. Macam mana nak tegur kawan yang couple tanpa buat orang terasa? Mustahil, tak terasa. Dah pernah tegur tapi kena anggap macam halim pula. mustahil. How to Ustaz? Itu yang masalah. Bila kita nak tegur, kita harap orang tak terasa dengan teguran kita. Ada sambungan? Adakah saya perlu backflipkan otak dia? Kenapa soalan ni muncul? Dia basically saya dengar bila kita tegur orang, baik macam mana, lembut macam mana pun kita tegur orang tu akan terasa juga. Betul. Nabi Muhammad SAW orang yang paling power dakwah kat dunia ni. Pun kaum dia terasa. Betul. Kan? Sampai orang nak bunuh Nabi kot. So Nabi yang power dakwah tu pun ada orang terasa sampai nak bunuh. Kita yang punyalah teruk ni pun takkanlah buat nak expect dakwah, orang tak terasa kan? Nak expect orang tak terasa. Siapa? Kita ni siapa kan? So jangan disebabkan takut orang terasa menyebabkan kita tak buat dakwah. Yang penting kita buat dakwah dengan cara yang paling baik. Hikmah lah orang kata. Dan sekiranya orang tu tak terima, kita sabar, doakan dia dan berakhlak baik dengan dia. Wallahualam. Kan? Kita jangan paksa orang berubah. Kau nak paksa, dia tak nak dengar cakap kau pukul dia ke pulaukan dia. Jangan paksa orang berubah. Lagi kita paksa lagi orang menyampah nak berubah. Teruskan tunjukkan contoh yang baik. Sambil tu kita doakan dia. Okey, daripada Wan Syazwan. Apa benda 22 ni? Oh, masa. Okey. Soalan dia tanya macam mana nak kekalkan isu Palestin. Macam mana nak kekalkan isu Palestin supaya dia kekal relevan dalam kalangan remaja, terutamanya pelajar sekolah. Okey, kita kena faham satu cabaran dekat dunia sekarang ni. Kita memang hype ni kadang-kadang turun naik. Awal-awal Palestin kena serang, betul-betul hype. Betul-betul gila lah dia punya hype tu. Hardcore lah dia punya ni. Tapi bila dah lama, makin surut. Dan benda ni sebenarnya kita tak tahu nak salahkan siapa. Kerana itulah pattern manusia. Manusia ni dia kebanyakannya macam tu. Cepat give up. Betul. Dah semangat, tak menang-menang, give up je lah. Give up sikit. Sampai suatu tahap dah tak ambil tahu. Buat tak peduli. So apa yang kita boleh buat ialah biar orang lain give up, kita jangan give up. Korang yang dengar live ni, korang ni orang terpilih. Betul. Korang ada kesedaran nak tahu. Dan korang ada kesedaran untuk nak do something kepada dunia ni. Setiap hari boleh kan borak dengan kawan-kawan pasal isu Palestin. Maknanya korang ni orang yang terpilih. Mungkin orang-orang lain di sekeliling korang mungkin dah give up. Tapi korang belum. Sebab tu korang join program ni. Betul. So korang lah yang kena hidupkan balik benda tu di kalangan kawan-kawan korang. Borak cerita, ajak dia orang pergi majlis-majlis ilmu lagi, tunjuk kat dia orang video-video ke apa. Yang penting do something. Yang kita mampu. Betul. Okey, soalan daripada Ashmira 91 Azizan. Dari pukul 22.21 tadi. Okey, dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, maaf saya nak tanya, kenapa Malaysia tak tolong Palestin? Siapa kata? Tolong. Malaysia antara negara yang paling banyak bantu Palestin. Tapi kita expect apa? Kita nak tentera Malaysia tolong Palestin. Dia tak semudah itu. Tak semudah itu. Kalau kadang-kadang kita ni fikir terlalu simple. Terlalu simple. Sedangkan negara-negara ni, diplomasi antara negara ke ataupun politik antara negara ke ataupun benda ni sangat complicated. Dan sebenarnya Malaysia dah do bagi yang terbaik. Malaysia dah buat yang terbaik. Pemimpin kita pun dah buat yang terbaik, apa yang termampu. Tapi benda ni tak semudah yang disangka lah sebenarnya. Tak semudah yang disangka. Cuma apa yang saya boleh pesan pada ahli politik, tak kisah kerajaan ataupun pembangkang, teruslah berjuang dalam isu Palestin ni.
merentasi parti sebenarnya. Merentasi parti. Hmm. Merentasi parti. Benda ni isu umat Islam bersama. Okey. Baik, itu sahaja saya rasa. Rasanya ada soalan lagi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Tak ada apa-apa. Terima kasih sebab join live. Tadi kita dah outro untuk kita punya dekat YouTube kan. So kita dah outro lagi sekali lah untuk kita punya live. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir pada malam ini dalam live dalam Google Meet ni untuk dengar sedikit penerangan ataupun sedikit perkongsian daripada Ustaz Adenin Roslan. Kalau ada soalan korang boleh DM. InsyaAllah admin kita akan cuba bantu untuk jawab. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.